Jadi hari ni ramai orang bertanya dengan saya, kenapa orang yang sepatutnya dipecat? Ramai orang tunggu nama macam Tan Sri Anwar Musa, nama macam Syahidan Kasim, kenapa tidak dipecat? Dan kenapa Datuk Seri Tajuddin Rahman hanya digantung 6 tahun, dan kenapa pula Yusof, Ketua UMNO bahagian Alor-Star juga digantung 6 tahun saja, tidak dipecat. Banyak persoalan-persoalan yang berlega. Sebenarnya saudara, saya nak beritahu bahawa siasatan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Pertama sekali, bila ada laporan salah laku disiplin, maka siasatan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Tapi kalau contohnya macam apa yang Zahrin ni dah umpama macam jurucakap PKR. Kerja dia, walaupun nama dia ahli UMNO, tetapi kerja dia asyik duk mengampu Anwar Ibrahim, duk puji Anwar Ibrahim, duk kutuk UMNO, duk mencela pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi sepatutnya hari ni dah memang cantik lah tu, bila dia dah dipecat, dibuang oleh UMNO, tak payahlah dia nak meroyan, dia dah patut mohon untuk menjadi ahli PKR. Takkanlah orang yang dia selalu puji Anwar Ibrahim ni tak boleh terima dia sebagai ahli PKR kan. Tapi kita tengok dia mempertikaikan Datuk Seri Ahmad Maslan, mempertikaikan Presiden UMNO dan sebagainya. Pada hakikat dan realiti dia tuan-tuan, beliau bukan hanya mengkritik Presiden UMNO, beliau mengkritik UMNO itu sendiri. Dan kita kadang-kadang tak boleh tahan, telinga pun panas. Kita pun heran kenapa tidak ada sebarang tindakan disiplin yang diambil terhadap Zahrin. Dan hari semalam, Alhamdulillah, akhirnya parti mengambil tindakan tegas dan telah memecat pengkhianat ni. Dia ni dah lama sangat. Kita pun tahu hubungan dia dengan DAP, kita pun tahu hubungan dia dengan PKR. Siapa yang banyak membantu dia dari segi kewangan, kita tahu sangat. Jadi bagi saya, tindakan ke atas Zahrin memang sangat tepat. Mungkinlah ramai mengharapkan supaya Datuk Seri Tajuddin Rahman yang terang-terang bersama dengan Datuk Yusof yang terang-terang banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan kepentingan parti. Maknanya parti minta supaya buat pilihan raya cepat, dia pula hari-hari duk keluarkan bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Majlis Kerja Tertinggi UMNO, bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Biro Politik, bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Top 5 UMNO, bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Perhimpunan Agung UMNO, oleh contohnya macam EGM UMNO yang meminta supaya pemilihan ditangguhkan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Mereka mengeluarkan kenyataan mengatakan buat pemilihan dulu. Mereka mendesak supaya Presiden meletakkan jawatan. Sama seperti mana yang diulang-ulang oleh Tan Sri Anwar Musa, Syahidan Kasim dan yang lain-lain. Jadi benda-benda macam ni, saudara, kita kena faham. Bila dua orang dah diambil tindakan, kita harap ianya juga menjadi pengajaran kepada orang-orang yang lain. Janganlah meneruskan kerja-kerja umpama gunting dalam lipatan. Itu mesej yang nak dihantar. Itu sebab mereka ni hanya digantung, tuan-tuan. Itu pun bagi saya dah terlalu mild. Kalau macam saya ni, langsung tak pergi Jawatan Kuasa Disiplin dulu. Sedangkan apa yang saya bantah tu ialah saya membantah UMNO nak bekerjasama dengan PPVM, dengan Tun Dr. Mahathir. Saya pun tak dibawa ke Jawatan Kuasa Disiplin. Sekurang-kurangnya Tajuddin ni ada peluang dibawa kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Jadi saya harap semua faham tentang benda tu. Ada yang tanya, kenapa Syahidan tak diambil tindakan lagi? Kenapa Tan Sri Anwar Musa tak diambil tindakan? Jadi saudara, bukan semua
laporan yang tuan-tuan buat tu semua siasatan dijalankan serentak. Dia dijalankan secara berperingkat mengikut kes, tuan-tuan. Jadi ada lagi yang belum selesai disiasat. Semalam Tan Sri Zul Hasnan Rafiq punya peletakan jawatan telah pun diterima, dan Datuk Seri Farizam telah dilantik sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Disiplin UMNO yang baru. Jadi bagi peluang untuk pengurusi ini mempengurusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Disiplin. Untuk kesalahan-kesalahan lain ni, saudara, sudah pastilah akan diadili juga. Maknanya kalau orang tu dah langgar disiplin parti, mereka tetap akan diambil tindakan disiplin. Cuma kena faham Presiden dan kepimpinan UMNO sekarang ni sudah pastilah akan lebih berhati-hati, kerana kita dah berhadapan dengan pilihan raya. Dalam masa terdekat ini kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Kalau boleh kita nak elakkan daripada terlalu banyak pecah-pecah orang ni, kerana kita tidak mahu nampak seperti ada perpecahan di dalam UMNO. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh kepimpinan parti, terutamanya nak jaga tentang soal keharmonian dalam parti, tidak mahu ada internal sabotage. Kita nak supaya semua berjalan dengan smooth, dengan lancar, supaya BN boleh menang seberapa banyak kursi yang boleh. Sementara kita menunggu sahabat kita, Saudara Zahid ni dalam perjalanan, bolehlah kalau ada sebarang persoalan yang ingin tuan-tuan tanyakan. Siapa yang ada persoalan boleh majukan ke ruangan WhatsApp 011-3595-4044. Ataupun boleh masuk di ruangan komen YouTube channel Lokman Adam dan juga Facebook page Lokman Nur Adam Official. Saya punya WhatsApp untuk makluman tuan-tuan, WhatsApp 0123320000 telah pun di-ban, tuan-tuan. Jadi saya minta supaya anda semua join Telegram channel saya. Sebab bila anda join Telegram channel saya, setiap kali saya broadcast apa-apa juga ke Telegram channel, tuan-tuan akan dapat sama seperti WhatsApp yang tuan-tuan biasa terima daripada saya. Saya punya Telegram channel Lokman Adam. Okey, silakan Saudara Hafiz. So, adakah dalam mesyuarat MT yang akan datang, so nama-nama yang tercicir ni mungkin akan menjadi nama yang seterusnya untuk dipecat ataupun digantung? Ya. Pandangan Datuk? Pada pandangan saya dan daripada maklumat-maklumat yang saya terima, masih ada lagi siasatan sedang dijalankan dan kemudian akan dibawa kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan mungkin juga tindakan akan diambil selepas ni. Cuma sekarang ni saya rasa Presiden dan kepimpinan UMNO lebih fokus tentang persiapan bagi menghadapi pilihan raya. Itu yang lebih diberikan keutamaan. Apapun, saya yakin kepimpinan kita, kalaupun tak sempat dilakukan tindakan disiplin ke atas individu yang melanggar disiplin parti ni, saya mempunyai keyakinan kemungkinan besar orang macam ni kemungkinan besar tidak akan bertanding dalam pilihan raya. Tidak akan diberi tempat dalam pilihan raya. Cuma untuk Usop dan juga Tajudin Rahman, mereka hanya digantung 6 bulan, dan 6 tahun ni, sebenarnya mereka boleh merayu untuk dikurangkan. Saya pun harap kalau misalnya Tajudin lepas dia digantung ni, dia masih setia kepada UMNO, masih membantu UMNO. Kalau ada calon lain dicalonkan sebagai ahli parlimen Pasir Salak, kita harap dia masih membantu calon BN lah. Kalau dia masih bantu calon BN, mungkin dia tak seperti mana yang dia katalah. Macam dulu masa saya diterima balik sebagai ahli UMNO, dia petikai kenapa tak tunggu 2 tahun setengah kan. Baru 19 bulan kena pecat, saya dah diterima balik jadi ahli UMNO kan.
Jadi kemungkinan besar dia tak payah tunggu sampai 2 tahun setengah. Kita pun harap dia tak payah tunggu sampai 2 tahun setengah. Yang penting sekali dia kena tetap setia dengan UMNO lah. Jangan pula nanti baru kena uji, kena gantung, dia dah bertanding atas tiket parti lain. Dengar cerita dia nak bertanding atas tiket PAS, betul tak? Kalau dia bertanding atas tiket PAS, maka secara automatik keahlian dia akan digugurkan. So yang menungkah arus ni saya rasa kepimpinan UMNO sendiri tahu, lebih tahu peranan mereka menjadi suara lidah bersatu, menjadi suara lidah Mahathir. Ada yang menjadi gunting dalam lipatan, ada yang menjadi pengkhianat. Semua tu sudah ada dalam maklumat Lembaga Disiplin UMNO dan juga sudah ada dalam maklumat Presiden dan Kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Sama ada Presiden nak mengambil tindakan itu sebelum pilihan raya atau menunggu sehingga selesai pilihan raya, itu atas budi bicara kepimpinan. Mana yang lebih baik. Kita mungkin nampak di mata kasar. Ada juga orang komen-komen ni tadi, saya tengok. Dia kata kalau penakut, mengaku je lah penakut, tak berani ambil tindakan. Ada juga yang kata kenapa Perdana Menteri tidak dipecat. Kalau dah Perdana Menteri dah ikut semua kehendak parti, apa lagi kita nak cari masalah? Kalau kita pecat dengan dia bersama dengan musuh-musuh parti, dia terus kekal jadi PM dan pilihan raya berlaku selepas bulan 7, yang rugi parti juga. Jadi kena faham, kita tak boleh lihat dari kacamata kita ahli biasa. Kita kena faham juga bila kepimpinan buat keputusan dengan maklumat yang lebih tepat, yang lebih terperinci berbanding dengan ahli biasa. Jadi dia lebih tahu, mereka lebih tahu, mereka ada strategi-strategi yang tertentu kenapa sesuatu tindakan itu perlu disegerakan, yang mana perlu diberikan penggantungan bukan dipecat, yang mana perlu ditangguh dulu. Sudah pasti semuanya bukan berlaku secara sengaja. Semua ada kira-kira dia. Semua ada penilaian dia. Jadi sabarlah, sabar. Kalau kita kira kamikaze kita ada 10 butir peluru, 10 butir kita tembak, bom 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 bom. Bila nak masuk pilihan raya, kita dah tak ada apa benda kita nak tembak. Last sekali musuh serang balas, dia tembak kita tengah-tengah. Tak boleh. Dalam peperangan ni kita kena tahu bila masa kita nak tembak, dan ada masanya juga kita kena berundur. Walaupun ada pepatah mengatakan no retreat, no surrender. Ada kalanya kita berundur untuk menunjukkan bahawa seolah-olah kita dah mengalah, tetapi mungkin ada serangan daripada arah lain. Itu strategi. Semua orang tak boleh baca benda ni. Kalau kita ni terlalu predictable ataupun mudah untuk diramal pergerakan kita, kita belum buat apa, orang dah boleh ramal perbuatan kita, apa yang kita nak buat. So ini tidak akan melancarkan plan kita, dan ianya akan mudah dipatahkan oleh musuh-musuh kita. Okey, ada lagi? Ada follow. Tapi tu kalau kita tengok Okey. komen ni tu kan. Okey, silakan. Ramai Kau yang- baca komen-komen tu biar aku jawab satu-satu. Ramai yang komen ni, Ha. dia kata pengkhianat ni kena buang segera juga sebelum PRU. Sebab Okey. jadi maksudnya kehendak akar umbi tu sendiri tu. Ya. Jadi macam mana agak-agak Itulah macam saya cakap kan. banyak ni komen ni. Memang betul kita sebagai ahli kita nak yang terbaik untuk parti kita. Kita sebagai ahli kita merasakan bahawa sebelum pilihan raya kita kena bersihkan parti kita dengan semua gunting dalam lipatan. Semua gunting dalam lipatan dan semua mereka-mereka yang berpotensi untuk mengkhianati kita. Kita tak nafikan. Pandangan tuan-tuan tu betul. Betul.
Tetapi kena tahu bahawa kepimpinan juga sedar benda ni, sedar. Cuma ada kalanya kalau kita bertindak terlalu drastik, akhirnya ianya akan menyebabkan berlaku perpecahan yang teruk dalam parti. Ia akan menyebabkan suasana tidak kondusif. Ianya akan menyebabkan nak duduk semeja pun selepas ni susah. Ianya akan menyebabkan lagi banyak orang memberontak, lagi teruk sabotaj dalaman, makin parah keadaan dia. Jadi jangan sampai orang bersimpati dengan mereka-mereka yang diambil tindakan. Itu kena pandai juga. Kalau kita ni dilihat overkill, maka akhirnya ianya akan merugikan kita. Bila kita nak berhadapan dengan pilihan raya ni, kita kena be smart. Tindakan kita tu mestilah tindakan yang tepat. Contohnya hari ni, ada tak orang nak mempertikaikan pemecatan Zahrin Mat Yassin? Tak ada. Tak ada. Sebab ramai orang anggap ini sampah yang sepatutnya dah lama dibersihkan daripada UMNO. Tak ada pun kita tengok orang UMNO yang mempertikaikan pemecatan Zahrin Mat Yassin. Tetapi siapa yang mempertikaikan? Kita tengok bila posting kat Malaysia kini, kalau kita buka satu-satu komen, orang yang mempertahankan Zahrin Mat Yassin adalah geng PKR, geng DAP. Kalau ada pun geng Perikatan Nasional sikit. Orang yang setuju bila dia balon kepimpinan UMNO, dia nak cerita pasal apa? Dia akan menentang, bila dia dipecat dia akan bebas bersuara, dia akan mendedahkan rasuah. Bullshit lah. Tak payah duk sembang pasal nak mendedahkan rasuah. Dia pun bapak rasuah. Kita bukan tak tahu modus operandi dia. Selama hari ni orang dia kritik orang, apa tujuan dia? Dia kritik orang supaya orang tu bayar dia. Bila orang tu bayar dia dapat duit, dia diam. Tengok itu hari bila dia keluarkan cerita pasal apa ni, Meriam. Anak Iqmal pergi jumpa dia, lepas tu dia kata dia percaya budak ni jujur. Betul tak? Kita bukan bodoh. Jenis penulis dengan jurucakap upahan macam ni, level murahan sembunyi belakang tiang ni, minta maaf cakap lah. Orang dah boleh baca lah. Orang dah boleh baca, dah boleh menilai sama ada betul-betul dia ni bercakap demi kebenaran atau dia bercakap demi bayaran. We are not stupid.